Selamat datang ke channel Cikgu Amiza. Dan hari ini kita akan sambung ke bab 3 Matematik Tingkatan 5 iaitu Matematik Pengguna atau lebih khususnya mengenai insurans. Untuk bab ini kita akan fokus kepada subtopik 3.1 iaitu risiko dan perlindungan insurans. Apakah contoh-contoh risiko yang ada di sekeliling kita? Contoh yang pertama, kemalangan jalan raya yang mencederakan pemandu dan penumpang yang terlibat. Yang kedua, kemusnahan harta benda disebabkan kebakaran. Contoh yang ketiga, bilangan perubatan tinggi akibat penyakit kritikal dan sebagainya. Contoh-contoh yang telah disenaraikan mungkin boleh berlaku dalam kehidupan harian kita. Apakah elemen penting dalam definisi risiko? Yang pertama, risiko tidak dapat ditentukan. Kedua, risiko yang melibatkan kerugian. Walaupun anda mungkin menjalani kehidupan dengan berhati-hati dan mengamalkan cara hidup yang sihat, risiko anda berdepan dengan perkara yang tidak diingini masih ada. Oleh itu, dengan wujudnya insurans kepada semua lapisan umur, anda akan diberikan perlindungan kewangan jika kejadian yang tidak diingini berlaku kepada anda. Apakah tujuan insurans? Insurans bertujuan memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Kontrak insurans dimeterai antara syarikat insurans dengan pemilik insurans. Dalam kontrak ini, syarikat insurans dikehendaki membayar ganti rugi atau pampasan bagi kerugian yang dilindungi seperti yang dinyatakan dalam polisi sebagai balasan kepada bayaran premium yang dibuat oleh pemegang polisi. Terdapat dua jenis insurans, insurans hayat dan insurans am. Insurans am terdiri daripada insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kebakaran, insurans kemalangan diri dan juga insurans perjalanan. Insurans hayat menjamin pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsurансkan atau bawah keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. Risiko yang dilindungi oleh insurans hayat adalah seperti berikut: kematian, hilang upaya atau keilatan dan penyakit kritikal. Tujuan insurans hayat yang pertama ialah menyediakan perlindungan kewangan kepada ahli keluarga yang bergantung pada pemegang polisi apabila pemegang polisi meninggal dunia. Kedua, pemegang polisi masih hidup tetapi mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal, pemegang polisi boleh menerima pampasan daripada syarikat insurans berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam polisi insurans hayatnya. Insurans am pula memberikan perlindungan daripada sebarang kerugian atau kerosakan harta benda yang ditanggung. Insurans motor memberikan perlindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan berkaitan dengan penggunaan kenderaan berenjin. Manakala, insurans kebakaran memberi perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran, kilat dan letupan yang berlaku pada rumah kediaman atau pembangunan perniagaan. Insurans perubatan dan kesihatan merujuk kepada perbelanjaan perubatan seperti kos kemasukan ke hospital dan pembedahan. Manakala, insurans kemalangan diri merujuk kepada perlindungan sekiranya pemegang polisi mengalami kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya ataupun meninggal dunia berpunca secara langsung daripada kemalangan. Dan insurans perjalanan pula memberi perlindungan terhadap kerugian dalam perjalanan sama ada melalui darat, udara atau laut seperti kematian dan kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan duit, belanja perubatan dan lain-lain lagi. Secara umumnya, tujuan mendapatkan insurans adalah seperti berikut: sebagai bantuan kewangan kepada keluarga sekiranya anda hilang upaya, menghidapi penyakit kritikal atau meninggal dunia, mengurus perbelanjaan hidup
hutang dan komitmen sekiranya anda tidak mampu bekerja, bayaran perbelanjaan perubatan rawatan yang tinggi dan sebagai pampasan terhadap kerugian yang dialami. Diharap selepas melihat video ini, semua murid dapat mendalami lebih banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan insurans. Semoga bertemu lagi di lain siri pembelajaran. Sekian, terima kasih.